Sekarang kita sambung dengan perbincangan ataupun pemilihan kesebelasan terbaik arena bola untuk kempen Liga M 2023. Goalkeeper dengan back four dah pilih. Yes. Kita mungkin boleh masuk ke zon tengah dan posisi pertama di zon tengah saya nak datang kepada Nizaruddin kerana ini adalah pemain yang saya yakin kalau satu Malaysia diberi peluang untuk memilih, mereka juga akan memilih pemain ini. Tetapi dari perspektif anda sebagai bekas pemain yang menonton pemain ini setiap minggu, apa kelebihan yang ada pada dia yang membuatkan anda memilih dia? Arif Aiman. Arif Aiman. Yes. Oh. Di mana nak bermula ya? Betul. Saya dia hingga titisan terakhir. Yeah. Dia masih lagi dengan performa dia yang bagus daripada awal musim kan. Kita nampak kematangan Arif Aiman meningkat dengan mendadak apabila bermain, ketenangan dan bila dia bermain dengan pasukan yang berbeza, berkualiti Asia ataupun Asia Tenggara, jadi rasanya tidak banyak graf penurunan prestasi dia. Jadi rasanya dia memang agak konsisten tahun ni lah dengan jumlah jaringan keseluruhan dan 18 dan dalam liga dia menjadikan 11 gol, assist lagi. Jadi rasanya sebab tu rasanya saya rasa bukan saya seorang rasanya lah kan. Jadi mungkin ada jugalah orang yang memikirkan Arif Aiman memang itulah posisi dia lah untuk dipilih lah dalam pilihannya. Hari itu ada satu detik ketika perlawanan Liga Juara-Juara Asia di mana apabila Arif Aiman menjaringkan gol tu, kamera pan ke arah TMJ. Dia sendiri bangun dan tepuk tangan seolah-olah tak boleh percaya jaringan yang baru dia saksikan daripada Arif Aiman. Betul, larian daripada bahagian bawah di defending area. Saya rasa dia dah boleh memikirkan satu tahap, boleh memikirkan kalau andai kata time tu pasukan ini memerlukan dia punya prestasi 100%, dia akan deliver. Jadi rasanya gerakan-gerakan sebegitu dengan permainan sepenuh hati, dengan saya cakap tadi kematangan dan kesesuaian dia dengan pasukan, dengan cara dia berlari, dengan membawa bola dan menjaringkan gol, rasanya kali ini rasanya dia antara yang luar biasa, yang akan menjadi lebih luar biasa. Kalau saya berharap dalam masa terdekat ni ataupun sampai bila-bila lah jangan ada kecederaan lah untuk Arif Aiman. Betul. Lah. 21 goal contribution. Dan juga saya nak tambah sikit. Kadang-kadang saya memang meminati beliau. Beliau telah menunjukkan satu mutu. JC Sebab tu saya final tu. Saya tengok beliau main. Tengok bila beliau off form. Nak tunggu tu tau. Bila saat beliau tak participate di dalam tiap perlawanan. Yeah. Boleh katakan, bukan kata tak ada, tapi memang tak nampak. Betul. Walaupun beliau tak perform 100%, tetapi penampilan beliau tu membawa kejayaan baik kepada pasukan kebangsaan, baik pasukan Johor. Jadi kita tak nampak cala bala di dalam Aiman sepanjang tahun ini. Jadi beliau telah meningkatkan prestasi beliau dan jaga standard beliau yang amat baiklah tahun 2023 ni. Saya harap doakan kepada beliau Arif Aiman supaya lebih berterusan dan selamat maju jaya di future. Jadi di posisi tengah, pemain pertama yang kita pilih Arif Aiman, midfielder lah, kita kategorikan sebagai midfielder walaupun dia technically main wing lah kan. Seorang lagi midfielder, kita datang pada Azman Adnan. Pemain daripada Sabah, Stuart Wilkin, yang musim ini betul-betul menarik perhatian dengan aksinya yang begitu menggairahkan, bukan saja dalam kejohanan domestik tetapi di Piala AFC juga. Stuart Wilkin sangat luar biasa. Mengapa Stuart Wilkin, Azman? Okey, saya memilih dia kerana saya dapat lihat dia seorang pemain muda dan prospek untuk pasukan Sabah dan juga pasukan negara. Dalam masa sama, dia menjadi tonggak penting untuk pasukan Sabah. Dalam masa itu dia mempunyai tendangan yang padu daripada luar kotak, dan lepas tu bijak mengawal tempo permainan. Passing dia boleh dikatakan akurasi dia yang tinggi dan boleh melorongkan bola ke untuk penetration kepada striker pasukan Sabah. Dan itu yang bagi saya memilih dia kerana dia mempunyai muda dan prospek yang paling penting untuk pasukan negara. Kerana dia adalah pemain negara. Ya, dia sebenarnya AFF, Piala AFF tahun lepas yang mula-mula satu negara mula
seolah-olah menerima aura Stuart Wilkie ni dengan kebolehan dia bukan saja menggerakkan bahagian tengah tetapi juga untuk menjaringkan gol. So sekarang kita dah ada Arif Aiman, kita dah ada Stuart Wilkie di bahagian tengah, tetapi seorang lagi pemain tengah, Datuk Zainal Abidin. Ini adalah pemain tengah yang sekali lagi musim ini boleh kita lihat sebagai musim breakthrough untuk Hong Wan bersama JDT. Bagi saya boleh dikatakan setiap jurulatih ingin player sebagai Hong Guan. Kerana jika kita bermain di pertahanan, ada Hong Guan di depan, saya rasa kerja kita kurang sikit. Kerana Hong Guan adalah first player ball winner. Saya ingat lagi masa ketika saya main, saya ada Datuk Haji Ahmad Yusof. Kerja dia is counter ke, orang attack ke, dia the first ball winner. Jadi bagi saya, kita dapat tahu Hong Guan adalah salah seorang pemain yang kerap bermain. Jurulatih Solari akan bagi beliau bermain kerana kita tahu beliau, sebab tu kita dapat lihat jaringan gol JDT sampai 100 lebih kerana mereka ada confident. Bila kita main striker, kita ada confident, Ada protection. ada protection. Seorang di belakang kita defensive midfield yang begitu kental ataupun yang pandai mendelehkan masa untuk team attack. Kita akan fokus more on attacking. Ya, saya setuju Datuk cakap apa semua tadi ya. Cuma saya nak tambah sikit, dia punya reading the game lah. Saya rasa dia Pembacaan perlawanan. dia dengan Afi lah saya rasa. Untuk pasukan JDT lah reading the game, tapi lebih ke Hong Wan lah untuk nak menidakkan setiap apa tactical. Yalah, maksud saya reading pasukan pihak lawan lah. Saya rasa dia agak konsisten lah benda tu untuk setiap Sebenarnya lawan. satu kenikmatan untuk penyokong bola sepak Malaysia melihat dua tempo setter dalam pasukan JDT ini pemain tempatan, iaitu Hong Wan dan juga Afiq Fazail.